Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يفقه قولي يفقه قولي رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Peringatan bagi yang sudah tahu dan pemberitahuan bagi yang belum tahu. Buku teks pendidikan Islam terbahagi kepada 6 bahagian. Bahagian yang pertama, Al-Quran. Bahagian yang kedua, Hadis. Bahagian yang ketiga, Aqidah, Tauhid. Bahagian yang keempat, Fiqh atau ibadah. Bahagian yang kelima, Sirah. Bahagian yang keenam, Akhlak, Adab. Hari ini kita akan belajar tentang fiqh. Warna biru, fiqh. Pelajaran 14. Solat berjemaah pengikat hati. Maksud solat berjemaah. Apakah maksud solat berjemaah? Ingat, apabila berbicara tentang fiqh, ada 2 istilah yang kita mesti tahu. 1, pengertian dari segi bahasa. 2, pengertian dari segi istilah. 1, pengertian dari segi bahasa. Seperti mana yang tercatat dalam kamus contohnya. Pengertian ini terlalu umum dan tidak spesifik. Sementara pengertian dari segi istilah ialah pengertian yang sangat detail dan terperinci dalam menerangkan satu-satu perkara. Baik kelas, apakah maksud solat berjemaah? Siapa pernah solat berjemaah? Tentu kamu pernah solat berjemaah, bukan? Baik, apa maksud berjemaah? Solat sama-sama? Baik, mari kita tengok sama-sama apa maksud solat berjemaah dari segi bahasa. Solat berjemaah. Perhatikan, solat berjemaah terdiri daripada huruf apa? Jim, Mim, Ain. Jim, Mim, Ain. Perkataan solat berjemaah itu berasal dari Jim,
mim, ain. Jamaah, yang bermaksud berkumpul. Apa maksud berjemaah? Berkumpul. Apa maksud berjemaah? Berkumpul. Apa maksud berjemaah? Berkumpul. Apa maksud berjemaah dari segi istilah? Solat makmum dengan imam. Sekali lagi, apa maksud solat berjemaah? Solat makmum dengan imam. Apa maksud solat berjemaah? Solat makmum dengan imam. Apa maksud solat berjemaah? Solat makmum dengan imam. Sekurang-kurangnya satu imam, satu makmum. Sekurang-kurangnya satu imam, satu makmum. Apa erti solat berjemaah? Dari segi istilah, solat makmum dengan imam. Sekurang-kurangnya satu imam, satu makmum. Solat imam, solat makmum. Solat makmum, solat imam. Solat makmum, solat imam. Solat makmum, solat imam. Solat makmum, solat imam. Sekurang-kurangnya satu makmum, satu imam. Satu makmum, satu imam. Pengertian dia dekat dan susun ikut kefahaman kamu. Bukan kefahaman, susun ikut keselesaan kamu. Apa erti solat berjemaah? Solat imam dengan solat makmum. Sekurang-kurangnya satu imam, satu makmum. Mengikut syarat-syarat tertentu. Mengikut syarat-syarat tertentu. Baik. Solat berjemaah dari segi istilah kita bahagikan kepada 3 komponen. Komponen yang pertama, solat imam, solat makmum. Solat imam, solat makmum. Solat imam, solat makmum. Komponen yang kedua, sekurang-kurangnya satu imam, satu makmum. Satu imam, satu makmum. Satu imam, satu makmum. Satu imam, satu makmum. Komponen yang ketiga, mengikut syarat-syarat tertentu. Mengikut syarat-syarat tertentu. Pengertian solat berjemaah dibahagikan kepada 3 komponen. Komponen yang pertama, solat imam, solat makmum. Komponen yang kedua, sekurang-kurangnya satu imam, satu makmum. Komponen yang ketiga, mengikut syarat-syarat yang tertentu. Kelas selesai. Baiklah, sekarang kita akan berpindah kepada hukum solat berjemaah. Hukum solat berjemaah ada 2. Hukum solat berjemaah ada 2. 2 kategori. Yang pertama, ke atas individu. Ke atas individu. Ke atas individu. Okey. Kalau ke atas individu, ke atas orang perseorangan, apakah hukumnya? Hukum solat berjemaah ke atas individu adalah sunat muakkad. Sunat muakkad. Sunat muakkadah. Apa maksud sunat muakkadah? Sunat yang dituntut. Sunat muakkadah ni hampir-hampir jatuh wajib. Okey, hampir-hampir jatuh wajib. Sunat muakkadah.
Tetapi dia bukan wajib. Cuma dia sangat dituntut. Baik, apakah hukum bagi komuniti masyarakat? Hukumnya ialah fardu kifayah. Sekurang-kurangnya, mesti ada wakil yang melakukan solat berjemaah. Sekiranya seluruh orang di seluruh dunia tidak ada seorang pun yang solat berjemaah, maka perkara ini akan menjadi dosa ke atas orang yang tidak melakukannya. Tetapi, jika sekurang-kurangnya ada satu jemaah di sebuah tempat, akan terangkatlah kewajipan tersebut. Dalil solat berjemaah. Ustazah, saya tidak pandai mengaji. Okey, tak apa. Hafal ini. Dan dirikanlah solat. 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 Wa aqimus shalah. 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 Sikit jap. Lagu yang panjang boleh hafal, takkanlah wa aqimus solah yang sikit ni tak boleh hafal. Hafal ya, tak susah kan? Dalil solat berjemaah. Wa aqimus solah, dan dirikanlah solat. Baik, kelas yang seterusnya kita akan belajar syarat menjadi imam. Kamu mau jadi imam? Boleh, tiada masalah. Tapi apa syarat-syarat untuk menjadi imam? Yang pertama, mesti pandai baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Syarat untuk menjadi imam ialah boleh membaca Al-Fatihah dengan betul. Okey, boleh membaca Al-Fatihah dengan betul. Kalau tidak boleh membaca Al-Fatihah dengan betul, bolehkah jadi imam? Okey, baca. Syarat menjadi imam ialah yang pertama, boleh membaca Al-Fatihah dengan bacaan yang betul. Okey, syarat menjadi imam yang pertama, boleh membaca Al-Fatihah dengan betul. Syarat yang kedua untuk menjadi imam. Ustazah lelaki ke perempuan? Ustazah lelaki ke perempuan? Ustazah lelaki ke perempuan? Cuba cek betul-betul. Ustazah lelaki ke perempuan? Betulkah Ustazah perempuan? Okey. Syarat menjadi imam ialah imam lelaki boleh menjadi imam bagi lelaki dan perempuan. Sementara seorang perempuan hanya boleh menjadi imam kepada orang perempuan sahaja. Sekali lagi. Seorang lelaki boleh menjadi imam kepada lelaki dan perempuan. Tetapi seorang perempuan hanya boleh menjadi imam kepada orang perempuan
sahaja. Jelas? Syarat menjadi imam yang ketiga ialah makmum meyakini sahnya solat imam. Syarat yang ketiga, makmum yakin dengan imam. Makmum yakin dengan imam. Kalau makmum ragu-ragu dengan imam, jadi solat berjemaah ataupun imam itu tidak berlaku. Baik, ciri keutamaan orang yang dipilih sebagai imam. Baiklah, kelas kamu, kelas kamu, kelas kamu semua pandai baca Al-Fatihah. Kelas kamu semua pandai baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Memang terbaik. Kelas kamu memang hebat-hebat semua. Semua pandai baca Al-Fatihah. Kalau semua pandai baca Al-Fatihah, siapa mau jadi imam? Siapa mau jadi makmum? Takkanlah satu kelas jadi imam sampai tiada makmum. Iyalah, al-maklum lah. Kelas kamu semua pandai baca Al-Fatihah. Bagaimanakah tingkatan pemilihan imam? Okey, sekiranya dalam kelas kamu semua pandai jadi imam, apa kita mau buat? Yang pertama sekali, cari pemimpin. Okey, dalam kelas kamu, siapa ketua kelas ataupun siapa pengawas? Dia yang lebih utama untuk menjadi imam. Okey? Baiklah. Sekiranya kamu pergi berhari raya di rumah orang. Kebetulan time tu Zohor. Jadi kamu ni mau sembahyang. Kawan-kawan kan? Berhari raya rumah kawan. Jadi time Zohor kamu mau sembahyang. Kamu beraya di rumah Alif contohnya. Alif tuan rumah. Jadi siapa yang lebih utama menjadi imam? Tetamu ataupun tuan rumah? Orang yang lebih utama menjadi imam ialah Alif. Sebab apa? Tuan rumah lebih utama menjadi imam daripada tetamu. Antara lain, siapa yang patut menjadi imam ialah orang yang lebih fasih bacaan Al-Quran. Dan yang nombor 11 ni paling senang. Siapa yang sepatutnya menjadi imam di antara kamu semua ataupun di antara kita semua ialah orang yang lebih tua daripada kita. Baik kelas. Buka surat yang seterusnya. Okey. Boleh rujuk gambar kedudukan imam dan makmum. Okey, rujuk gambar kedudukan imam dan makmum. Kalau satu imam, satu makmum, kedudukan dia di sini. Begini. Bersebelahan. Sebelah. Okey. Makmum hendaklah berada di sebelah kanan imam. Makmum hendaklah berada di sebelah kanan imam. Okey. Okey. Satu lelaki dan ramai makmum. Macam mana kedudukan dia? Belakang terus. Belakang terus. Satu imam perempuan dan ramai makmum. Sama juga macam satu imam, satu makmum. Nampak? Nampak gambar nombor 3 ni? Okey, dia tidak pergi belakang. Okey, makmum tidak pergi belakang. Dia sebelah juga. Masih lagi kedudukan yang sama. Baiklah. Imam dan makmum yang tidak sama jantina. Terus pergi belakang. Terus pergi belakang. Terus pergi belakang. Ada soalan. Ustazah, kalau abang saya jadi imam, saya perempuan, saya boleh ke berada di sebelah imam? Oh, tidak boleh. Walaupun
yang jadi imam tu adalah abang kamu. Okey? Kamu tidak boleh berada di sebelah imam sebab kamu perempuan. Okey? Contoh yang kelima. Okey, ni contoh yang kelima tadi. Yang ni ramai imam, ramai makmum perempuan. Sama, nombor 3 dengan nombor 5 sama. Nombor 6, dan nombor seterusnya 7 dan 8. Okey, perhatikan gambar ya. Baiklah. Syarat solat berjemaah. Syarat solat berjemaah. Apakah syarat solat berjemaah? Yang pertama, makmum mesti berniat mengikut imam. Makmum mesti berniat mengikut imam. Makmum mesti berniat mengikut imam. Niat ikut imam. Okey. Syarat yang kedua, makmum tahu pergerakan imam. Dalam erti kata lain, makmum nampak imam sedang buat apa. Okey. Kalau kita tutup mata, bila imam baca Allahu Akbar, kamu rasa kamu boleh tahu ke imam sedang buat apa? Okey? Tiada karen contohnya. Tak nampak. Allahu Akbar. Kecualilah kalau kamu memang solat dengan imam daripada awal. Ini memang datang-datang tempat tu memang tiada karen. Lepas tu kamu pun tidak nampak dan tidak tahu imam buat apa. Jadi susah untuk diertikan solat jemaah tu. Okey? Berbeza dengan yang kamu nampak imam. Kamu mesti tahu pergerakan imam. Yang seterusnya, makmum mesti berada di belakang imam. Makmum mesti berada di belakang imam. Makmum mesti berada di belakang imam. Syarat solat berjemaah ialah makmum mesti berada di belakang imam. Okey? Perhatikan, tumit dia di belakang tumit imam. Okey? Okey. Syarat solat berjemaah yang seterusnya ialah makmum mesti ikut pergerakan imam selepas imam sempurna pergerakan. Maksudnya, syarat solat berjemaah yang keempat, makmum mesti ikut imam selepas imam sempurna pergerakan. Maksudnya, tidak boleh serentak, apatah lagi mendahului. Saya ulang. Tidak boleh serentak, apatah lagi mendahului. Tidak boleh serentak, apatah lagi mendahului imam. Allahu Akbar. Imam dah settle, barulah makmum Allahu Akbar. Dilarang, dilarang, dilarang. Imam Allah, makmum pun Allah. Macam mana? Ni imam, ni makmum. Allah. Ataupun Allah, Allahu Akbar. Makmum siap dulu. Imam belum bar lagi. Imam belum bar lagi, makmum dah bar dulu. Tidak boleh. Jadi syarat solat berjemaah, mestilah imam tu selesai sempurna rukun dulu, barulah makmum boleh ikut. Barulah makmum boleh ikut. Tidak boleh imam Allah, belum hu akbar. Akbar tu belum sebut lagi. Makmum dah ikut. Allahu Akbar. Yang lebih special lagi, makmum tu siap bar dulu, barulah imam tu mau sebut akbar. Tidak boleh. Jadi syarat yang keempat,
Mesti tunggu imam sempurna rukun, baru makmum boleh ikut. Syarat solat berjemaah yang kelima ialah, okey, siapa pernah solat hari raya? Bagus. Siapa pernah pergi masjid time solat hari raya? Time solat hari raya orang sikit ke ramai? Ramai macam semut. Pernah tak merasa solat di luar masjid? Balik kampung, masjid penuh. Ada yang terpaksa solat di luar masjid. Di luar masjid. Apa syarat dia? Bolehkah solat di luar masjid? Sahkah solat berjemaah orang yang berada di luar masjid? Dia solat hari raya tapi dia di luar masjid. Bolehkah solat di luar masjid? Sahkah solat di luar masjid? Kamu pernah solat di luar masjid kan time hari raya kan? Bolehkah? Boleh dengan syarat. Sebab tu kita belajar sekarang tajuk dia syarat solat berjemaah. Syarat dia ialah saf pertama luar masjid, saf pertama luar masjid, saf pertama luar masjid tidak boleh lebih 150 meter. Okey. Saf pertama di luar masjid tidak boleh lebih 150 meter, okey, daripada saf terakhir masjid. Okey, saf terakhir masjid, saf terakhir orang yang dalam masjid tu, okey, kan imam di depan sana kan? Imam di depan sana. Baik, orang terakhir dalam masjid tu, orang terakhir dalam masjid dengan orang pertama di luar masjid, jarak dia tidak boleh lebih 150 meter. Okey? Bukan jaga jarak 1 meter. Tidak boleh lebih. Orang terakhir dalam masjid dengan orang pertama di luar masjid tidak boleh dibezakan, tidak boleh ada social distancing lebih 150 meter. Kurang 150 meter masih boleh lagi. Okay? Baik. Makmum muwafiq dan makmum masbuk. Apa erti makmum muwafiq? Apa erti makmum masbuk? Ada banyak ni. Kita cuba ringkaskan ya. Makmum muwafiq sempat baca Al-Fatihah dengan imam. Makmum masbuk tidak sempat baca Al-Fatihah dengan imam. Sekali lagi. Muwafiq sempat baca Al-Fatihah dengan imam. Masbuk tidak sempat baca Al-Fatihah dengan imam pada rakaat yang pertama. Okey? Sekali lagi. Muwafiq sempat baca Al-Fatihah dengan imam. Masbuk tidak sempat baca Al-Fatihah dengan imam. Cukup tu dulu, saya tidak mau bagi kamu pening. Okey? Muwafiq sempat baca Al-Fatihah dengan imam. Masbuk tidak sempat baca Al-Fatihah dengan imam. Baik, sampai sini sahaja kelas kita pada hari ini. Saya doakan kamu semua sentiasa berada dalam rahmat dan kasih sayang Allah. InsyaAllah sampai berjumpa lagi dalam kelas yang akan datang. Bye. Assalamualaikum.